العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله.
ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, masya-Allah, kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan. Kali ini dengan keceriaan hari Sabtu, semalam hari Jumaat. Tuan-tuan, hari ini 14 hari bulan, tuan-tuan dan puan, dan tahun bulan Hijriahnya hari ini 4 Muharram hari ini. Alhamdulillah, masih awal sangat tuan-tuan. Belum habis lagi minggu pertama Muharram ni, insya-Allah. Jadi kita berada di dalamnya, macam kita katakan, saya pun dah merakamkan apa tuan-tuan, saya merakamkan 14 series yang namanya Azam 1443 Hijriah. Azam 1443 Hijriah, 5 minit. Sekarang semalam sampai yang ke-13, hari ini yang ke-14. Habis yang ke-14 ini tuan-tuan dan puan, saya pindah kepada akaun baru saya, TikTok, tuan-tuan dan puan. Dalam TikTok tu tuan-tuan boleh tengoklah, insya-Allah. Saya dah rakam, rasanya dah ada 38 siri. Satu hari satu siri, satu hari satu siri, 1 minit setengah dia, 1 minit setengah. Tajuknya ialah amalan kecil, amalan kenit pahala melangit. Amalan kenit pahala melangit. Saya ulang balik. Amalan kenit ni diminutive, small, kan, tiny, tetapi pahalanya melangit, insya-Allah. Dah sampai dekat 38 dah saya rakam, satu hari satu. Khusus saya buat akaun TikTok ni tuan-tuan pasal nak tengok masalah remaja, masalah orang muda, tuan-tuan dan puan. Saya tak boleh tidur lah memikirkannya, tuan-tuan dan puan. Dan apa nak jadi, masyarakat 20 tahun yang akan datang, 30 tahun waktu mereka menggantikan kita nanti, tuan-tuan dan puan. Sebab itu apa sikit yang ada, the last breath of mine ni, saya cubalah rasa-rasanya untuk audiens saya, remaja, walaupun saya tua bangka ni, tapi menggunakan sikit pengalaman saya dan sebagainya, saya sampaikan dalam bentuk-bentuk yang paling mudah sekali, untuk nak menarik masalahnya. Kalau misalnya kita yang berat-berat ni, agak remaja ni, ada yang orang muda ni agak susah sikit, tapi yang ringan-ringan, apa yang ringan-ringan tapi pahalanya menggunung, amalannya membusuk, pahalanya menggunung. Itu yang kita nak sampaikan, insya-Allah. Tuan-tuan bolehlah pergi kepada akaun saya TikTok. Untuk tuan-tuan dan puan, orang yang berada di depan saya sekarang ni pun ada akaun TikTok dia, alhamdulillah. Nanti kita bincang tentang nanti, insya-Allah. Tuan-tuan bersama kita macam setiap minggu ni, hari Sabtu pagi ni setiap minggu, dan insya-Allah berterusan nanti, tuan-tuan. Kita nak cerita
tentang pendidikan. Bila pendidikan ni tuan-tuan dan puan, dia luas. Pendidikan sebelum lahir, pendidikan bayi, pendidikan kanak-kanak, toddlers, pendidikan remaja, pendidikan dewasa, pendidikan pra-dewasa, dewasa, post-dewasa, pendidikan tua, tuan-tuan, pra-tua, post-tua dan sebagainya. Akhirnya pendidikan sampai kita ke alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendidikan itu luas daripada pendidikan individu, pendidikan masyarakat, pendidikan berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi pendidikan yang di barat memang dah lama dibuat, dalam Islam pun memang dah lama sebenarnya. Ini yang ditegakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tuntutlah daripada liang lahat utulul ilma minal mahdi ilal lahdi, maknanya daripada liang lahat, daripada buayan sampai ke liang lahat, artinya lifelong learning. Ini juga akan dibincangkan tuan-tuan dan puan daripada masa ke semasa insya-Allah. Bersama kita tuan-tuan dan puan Ustazah Cinta Maudah. Ustazah Cinta Maudah, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah nampaknya sambutannya sangat baik di kalangan teman-teman. Jangan lupa like and share. Pagi ni punya like and share. Tuan-tuan tentang apa yang dibincangkan ini oleh Ustazah Cinta Maudah pagi ni tuan-tuan dan puan, saya rasa anak-anak kita kena tengok tuan-tuan, remaja kita kena tengok ya. Couple yang muda kena tengok, couple yang dah lama kahwin pun kena tengok. Dan orang yang nak mati macam saya ni pun kena tengok tuan-tuan dan puan, kena tengok benda ni. Sebab ni pendidikan. Pendidikan ini tuan-tuan dan puan, masya-Allah, kalau kita bincang betul-betul buku-buku tentang pendidikan. Saya tengok tuan-tuan kau pergi library, di mana-mana library Library of Congress macam di Amerika yang besar-besar tu. Apart from yang banyak ditulis tentang ekonomi, tentang finance, tentang accounting, tentang sistem, antaranya ialah yang paling banyak collection ialah pendidikan ni tuan-tuan. Saya dah pergi tengok dah di Washington, dah pergi tengok di New York dan sebagainya. Collection tentang pendidikan ni masya-Allah tak boleh dikira lah tuan-tuan dan puan. Apalagi dalam tradisi Islam tuan-tuan. Islam telah memerintah dunia ni, kebanyakan 3 suku dunia ni hampir 1000 tahun. Dan tamadun yang ditinggalkan oleh Islam ialah tamadun ilmu. Tamadun ilmu tuan-tuan dan puan. Macam mana Baghdad, tamadun ilmu di Baghdad misalnya. Macam mana tamadun ilmu di negara-negara Islam yang lain. Di India pun tamadun ilmunya hebat tuan-tuan dan puan adalah kerana orang Islam tentu dengan ahli-ahli ilmuannya, ahli-ahli falsafahnya, ahli-ahli pendidikannya, ahli-ahli medisinnya, ahli-ahli fiziknya, ahli-ahli astronominya. Inilah yang ditinggalkan oleh Islam. Sebab itu appeal kita pada pagi ini kepada para penonton yang dimati sekalian, like and share, tolong like and share pagi ini. Tolong tuan-tuan dan puan, tolonglah. Inilah dakwah kita, alhamdulillah. Sikit aja malam tadi tuan-tuan kita datangkan satu keluarga malam tadi. Satu keluarga, alhamdulillah tuan-tuan. Macam mana dia manage 3 orang isteri dan 15 orang, 18 orang anak. 1 orang meninggal, 17. 2 orang sudah kahwin, tinggal di luar daripada rumah. Sekarang yang duduk di rumah sebumbung, 15 orang, 3 orang isteri dan seorang suami. Tuan-tuan cuba bayang, how to manage. Tuan-tuan dan saya kadang ada anak seorang 2 pun kita angkat bendera putih. Susah nak manage. Dan 15 tuan-tuan. Tuan-tuan tengok resepi dia semalam tu, masya-Allah. Dia akan muncul lagi minggu depan tuan-tuan. Minggu depan, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hari Jumaat malam Sabtu, keluarga ni muncul lagi tuan-tuan. Keluarga yang berasal daripada Singapura. Salah seorang isterinya tuan-tuan, PhD dalam electrical engineering tu. Dr. Haryanti, PhD dalam electrical engineering. Antara engineering yang paling sukar antaranya sekali daripada chemical engineering ialah electrical engineering. Dan dia electrical engineer. Dulu dalam Telekom, dihantar oleh Telekom Scholar, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni dia menolong suaminya full time. Dia ada family business, tuan-tuan dan puan. Jadi seronok kita dengar cerita. Kita dengar cerita dia macam mana tuan-tuan. How he manages yang begitu besar, family yang begitu besar. Macam mana nak manage akidah, macam mana nak manage ibadah, macam mana nak manage akhlak. Allah tuan-tuan. Dan dia tinggal betul-betul tuan di Seksyen 7 di Shah Alam. Tempat yang membangun di Shah Alam tu, town tu, very urban. Macam mana dia didik anak-anak dia. Tuan-tuan dan puan, tuan kalau kita 1-2 anak pun dah botak kepala memikirkan tentang anak-anak kita. Sebab itu Ustazah Cinta Maudah ni nak bantu kita lah tuan-tuan, nak bantu kita. Nak sorongkan sikit minyak-minyak pelincirnya supaya kita dapat insya-Allah lebih smooth kita nak mendidik anak-anak kita terutamanya. Bukan nak mendidik anak kita. Sebelum kita mendidik anak kita tuan-tuan, didik diri kita sendiri dulu. Diri sendiri perlu dididik. Sebagai suami ada pendidikan suami namanya. Sebagai ayah ada pendidikan ayah namanya tuan-tuan. Sebagai isteri ada pendidikan isteri, sebagai ibu ada pendidikan ibu.
Inilah yang kita kena fikirkan, dan insyaAllah daripada masa ke semasa kita akan luaskan pendidikan ini bila kita bincangkan bersama dengan Ustazah Cinta Maudah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk sihat? Okey. Ustazah apa sihat? Saya tengok Ustazah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya di Kedah pun macam negeri-negeri lain. Betul Datuk. Meningkat Ustazah ya. Subhanallah. Dia varian-varian pelbagai. Dia macam dia masuk-masuk subhanallah. Kita cuma pertahankan dirilah. Dia macam menyediakan askar-askar dalam diri kita untuk bersedia menghadapi serangan-serangan. Jadi tuan-tuan, dengan varian deltanya alpha dan ada satu lagi lambda ni, kita berhati-hatilah. Saya dah pernah kena tuan-tuan, saya dah pernah kena bulan Februari ni, saya dah pernah kena. Jadi orang sebut tentang COVID ni, saya boleh menghayatinya, saya boleh bercerita tuan-tuan dan puan, bila kita kena COVID ni dalam keadaan stage berapa pun tuan-tuan dan puan, yang berada di depan kita hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati. Itulah yang berlaku pada saya. Fikir mati, fikir mati, fikir mati, fikir mati, fikir mati, fikir mati. Alhamdulillah. Okey, Ustazah, agaknya sebagai mukadimah, apa benda yang kita nak sebut pagi ni Ustazah untuk disampaikan kepada para penonton yang sedang menunggu-nunggu Ustazah sebenarnya untuk kita berbincang pada pagi Sabtu yang berbahagia ini insya-Allah. Okey, sila Ustazah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Datuk. Insya-Allah pada pagi ni Umi harapkan semua sihat-sihat, semua ceria, bahagia bersama ahli keluarga masing-masing insya-Allah. Kita masih lagi dalam rangka hubungan dalam sekeluarga yang mana Umi suka bercerita sebab Umi ni menghadapi situasi ini setiap hari gitu. Jadi pada satu ketika dahulu bila kita berkahwin, dia masih lagi dalam konteks mertua ni Datuk. Mertua ni bila kita berkahwin sebenarnya kita berangan duduk berdua je dengan suami. Dia macam nak cerita Hindustan kita dah kahwin, lepas tu duduk happy. Dan cerita Hindustan dia tak cerita konfliknya tu. Kalau cerita konflik, cerita tak laku. So dia ending dia dengan dah kahwin. Bila dah kahwin tu sebenarnya situasi selepas kahwin tu kita tak cerita. Jadi anak-anak muda yang berkahwin dia mengharapkan dia berangan menjadi menantu-menantu yang dicintai, menantu bagi perhatian. Dan kesilapan yang besar pada seorang menantu perempuan ni adalah dipanggil apa? Mengimpikan mertuanya macam ibu kandung dia. Itu satu kesilapan yang sangat besar. Jadi pada pagi ni Datuk, kita akan sembang sikit berkenaan dengan mungkin 9, mungkin 7 yang mana sempat. Ciri-ciri mertua yang perlu kita kenal, yang perlu kita macam mana kita nak cuba atasi masalah ini. Ada 9, kalau ada 9 atau 7, nanti tengok macam mana kita boleh uraikan. Saya pass dulu kat Datuk ke saya terus masuk kepada yang pertama? Boleh. Terus saja. Nanti saya komen. Saya teruskan, saya nak cari saya punya tablet yang di mana. Saya teruskan insya-Allah. Baik, okey. Saya nak cari tablet saya. Baik. Yang pertama ciri-ciri mertua yang pertama kalau kita tahu bila kahwin, dia ada manusia ni yang bernama wanita. Dia tak lari pada satu sifat yang kata selalu kembang dengan perempuan lah, iaitu cemburu. Jadi sifat mertua yang pertama ialah cemburu. Silap gaya sebenarnya perempuan ni dia cemburu dengan menantu dia sendiri. Sebab selama dia yang layan anak dia, bila ada seorang wanita lain yang rapat, dia tengok ada perempuan tu peluk anak dia, cium anak dia, pegang tangan anak dia tak berhenti. Dia rasa macam cemburu dengan anak dia tu. Okay. Bila dia rasa cemburu macam ni, menyebabkan mertua ini akan selalu mengkritik. Dia satu sifat manusia ni, bila dia rasa cemburu, dia tengok yang ni tak betul. So dia akan mengkritik cara kita melayan suami kita. Dan kelihatan ni sebenarnya Datuk, tadi mencakap pasal cemburu mertua, cemburu mertua. Jadi bila dia cemburu ni, dia rasa nak bersaing. Dia rasa nak bersaing dengan dia, okey. Bersaing dengan anak dia ni, bagaimana untuk memenangi. Dia nak kalau boleh anak dia sayang dia, compare dengan ni. Itu. Walaupun sebenarnya menantu ataupun
anak tu dia tahu bahawa mak dia ialah nombor satu, isteri nombor dua. Cuma dia rasa tercabar kedudukan ni sebagai seorang wanita nombor satu dalam hidup anak lelaki dia. So inilah situasi yang pertama. Jadi kalau sahabat-sahabat di luar sana menghadapi situasi mertua macam ni, relax, insyaAllah kita ada solusi dia. Jadi apa solusi yang Umi boleh cadangkan ialah pertama sekali diam je. Diam. Cara yang paling kesan ialah dengan kata berdiam diri dan tidak cuba untuk mempertahankan diri. Masalahnya bila kita masuk dalam keluarga baru, kita rasa macam kita betul. Kita rasa macam, okey, aku isteri dia, kau mak dia. Maksudnya, dia nak bersaing. Persaingan yang tak sihat antara mentua dengan menantu boleh membawa kepada perpecahan rumah tangga. Yang kedua, retak. Perpecahan, retak, benda yang tak pernah elok, cantik sangat. Sebab apa? Setiap hari, mertua akan parti dan tengok. Cuma no dia layan anak aku ni. Sebab aku dah layan lama dah anak aku ni. So yang perempuan pula, dia dah menantu tu pula, dia dah study macam-macam cara macam mana seorang isteri melayan seorang suami, bertentang pula dengan ni. Kemudian siap lagi compare macam mana dia layan ayah dia, kotlah dalam rumah itu ada pak mertua, ada mak mertua. Contoh yang paling mudah yang pasangan baru ni, Datuk pasangan baru bila dia ikut sunnah, Rasulullah SAW mengajar kita mandi bersama-sama, kan? Jadi bila pasangan pengantin baru ni silap pagi-pagi pukul 3, 4 pagi sebelum subuh masuk sama-sama. Ni terkejut pula mak mertua yang tak pernah buat benda tu dengan suami dia. Bangun pagi tengok dalam tandas. Dalam tandas ada masuk 2 orang. Tu dia. Dia pun dah bising. Pasal apa? Orang tak pernah buat air mandi 2 orang. Macam dia seorang ada suami. Tu dah. Dia mula dah cemburu. Sebab apa? Sebab benda tu mungkin dia tak dapat dengan suami dia. Dan mungkin dia tak pernah buat dengan suami dia, menyebabkan contoh katakanlah contoh yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Bila kahwin atau beli isteri, ni kisahnya memang real story, Datuk. Wanita-wanita yang jadi menantu awal ni banyak cerita macam mana nak buat dia tu. Dia kan selalu suap suami sarapan kan, bila makan sekali dia ambil sudu, dia suap suami dia makan baru kahwin kan. Yang mak mertua ni tengok dengan satu pandangan, Ush, tak boleh jadi ni. Depan mata dia buat mesra-mesraan manja-manja gitu kan. Dia rasa jealous. Walaupun sepatutnya dia meraihkanlah, ada orang yang take care tentang anakku. Sebab kadang-kadang ibu ini dia tak lepas anak dia. Kalau apatah lagi kalau biasanya dia tak amalkan benda tu. Dia tak pernah buat suap menyuap, akhirnya jadi cara nak kontrol dia, cara nak ni. Pertama macam katalah, kita tak perlu mempertahankan diri. Cakap, ni memang saya macam ni. Okey. Umi bagi tahu tentang satu situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat saya lah. Kes dia suap suami dia menyebabkan mak mertua dia macam ambil basuh tangan, dia terus berhenti makan. Mungkin dia tak sanggup nak tengok. So apa yang Umi solusi kepada Umi, bantu dia untuk sama masalah. Dia kata, kalau makan dengan mertua, tak payahlah suap suami. Senang je kan. Maksudnya ada banyak masa lain dalam bilik ke nak suap suami. Maknanya kita raikan perasaan cemburu mertua kita tu. Mungkin ada satu ketika kunci. Tak perlulah tunjuk terlalu manja dengan suami di depan mertua. Depan mertua, suami kita duduk atas riba kita, tidur atas riba kan, normal-normal lah orang-orang awal. Dan kalau ikut Datuk sendiri pun sampai ketua tu kan. Cuma Umi sendiri alhamdulillah kami dua-dua ni ialah Pesi Datuk. Bila Pesi Datuk kot, perangai Datuk tu turun kat kami lah berdua. Suap menyuap, tidur atas riba, suami kadang-kadang suruh main-main rambut dia. Tapi untuk bila mertua, masa ketika dahulu, mertua tak duduk sekali lagi dengan kami, dengan lama lah. So sekarang dia duduk lama. Jadi Umi takkan buat benda tu depan dia. Sebab kita nak jaga, suruh dia sembang. Peranan menantulah main peranan untuk, maksudnya ada setempat yang kita boleh buat, ada setempat yang kita boleh jaga. Macam suap suami dekat meja makan. Dulu memang kami buatlah. Sebab apa? Sebab mak mertua bukan jadi macam tu. Dia bukan jadi suap, bukan jadi hidup memanja-manja. So ada different. Saya tak katalah sebab dia orang Penang. Sebab saya jumpa dia orang Penang buat. Mungkin kita tak tahu zaman dulu. Macam Umi mungkin kami ni study, tengok sirah Nabi, baca dan cuba aplikasi dalam kehidupan. Tapi pelan-pelan, maksudnya ni pelan-pelan bagi tahu dia, pelan-pelan tunjuk sikit-sikit. Jangan sebab macam kejutan budaya dia tengok benda yang berasingan. Okay. First tadi macam itulah, caranya ialah jangan bertindak balas dan cuba untuk pertahankan diri. Okay. Yang kedua, jenis mak mertua yang dia nak, yang tadi cemburu tu atas stage sikit.
Yang kedua lah jenis yang dia nak selalu bersama dengan suami. Maksudnya kalau boleh kan dia dulu memang daripada anak dia yang selalu bersama dengan dia ni, kadang-kadang mentua yang dia tak boleh terima hakikat lah. Anak dia dah kahwin, so dia nak selalu duduk dengan anak-anak dia, sembang dengan anak dia, makan sekali. Kalau makan pun dia panggil, walaupun menantu dia tak datang lagi, dia nak anak dia makan dengan dia. Maksudnya ini situasi boleh duduk sekali. So apa yang perlu kita buat bila berlaku mertua yang macam ni, berbincang. Balik pada komunikasi balik. Kita berbincang macam mana cara dia membahagikan masa. Maksudnya macam mana kita nak bagikan masa, ada sometimes kita nak kena bercuti suami isteri. Kan Datuk ada situasi kena kita dengan suami kita sahaja. Pergi keluar bercuti. Bukan kita menolak wujudnya mertua itu. Ada setengah jenis mak mertua pergi bercuti dia nak ikut, pergi berjalan nak ikut, tak nak kerja, mak nak ikut. Ada yang tak terserius lagi, mak nak ikut dia pergi kerja. Sebab nak tengok dia buat apa ke tempat kerja dia. Mak dia free kan, mak nak ikut, bawa lah pergi tempat kerja. Bila tempat kerja bolehlah tengok, dia check anak dia masuk kelas. Macam jenis orang tu, ada Datuk. Yang jenis memang dia nak selalu, dia nak tengok 24 jam anak dia buat apa. Nasib baik dia tak masuk bilik kan. Untuk bilik tu jadi suami dia tension. Alah macam mana ni. Jadi yang suami yang tension, anaknya pun tension, menantu lagi tension. Akan menyebabkan berlaku regangan. Dia cakap, annoying betul lah mentua aku ni, ya Allah. Meluat, dah mula dah macam tu. Jadi akan menyebabkan tumbuhlah perasaan-perasaan yang lagi tak bagus. So dia ni daripada benda tu menjadi bernanah, membiak. Sebaiknya peringkat awal lagi kita kena bagi faham kat mentua bahawa anak dia sudah ada isteri. Anak dia perlu kepada kebebasan. Tapi kadang-kadang Datuk berlaku juga yang jadi mak mentua jenis sensitif kan. Oh, kau tak suka kat aku lah. Aku dah tua dah, tak cantik macam isteri hang. Gitu sudah, ya Allah. Kadang-kadang dia kata, ya Allah macam mana Umi nak buat ni. Jenis. Apatah lagi dapat menantu comel, segok kan. Dah mula dah diperbandingkan dia kerepot dengan isteri dia. Tak apalah isteri hang tu cantik. Layan dah elok-elok. Mak ni dah tak lawa dah tua nak mati dah. Tu. Jenis-jenis macam ni jadi menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina keretakan dalam rumah tangga insya-Allah. Yang ketiga, sebelum yang ketiga tu. Kejap ya. Saya ingat para penonton dan mata sekalian, ada satu fenomena dalam kes agaknya Ustazah, bapa mentua telah meninggal agak lama kan ya. Ya betul. Jadi orang-orang ni satu kesunyian yang tak dapat digambarkan. Kalau kita tanya, kita tak merasakan. Tapi saya boleh empathize, saya boleh empati kepada orang-orang yang sudah berkahwin dengan suaminya rasanya 40 tahun, 50 tahun bersama. Tiba-tiba salah seorang daripadanya pergi. Terutamanya suaminya pergi, tinggallah isteri. Kita bayangkan macam mana kesunyian. Apa arti kesunyian ketika itu kan ya. Jadi dalam kesunyian itu dengan anak yang ada macam ini, agaknya nak ditumpahkan alter ego suami itu dalam kesunyian itu, dalam bentuk anak itu, menggambarkan anak itu sebagian daripada suami, sebagian daripada suami. Gambar itu untuk dan kita tengok fenomena akhir-akhir ni banyak orang umur 70 tahun kahwin kan kahwin kan 60 70 kahwin. Itu sebenarnya kesunyian yang tak dapat ditanggung lagi, kesunyian seperti itu. Padahal kadang-kadang kalau dia gamble lah umur 70 kahwin ni, saya rasa kalau perempuan kan laki-laki 74 gitu kan semuanya dah berada dalam keadaan kencing manis, darah tinggi, berbagai-bagai lagi masalah-masalah orang tua, dan setengah-setengahnya dah mamai-mamai pun kan jadi ini yang kita kena anak-anak pula kena faham kesunyian ni. Tetapi yang Ustazah kata tadi, kita kena talk it over, maknanya kita kena bercerita benda ni, sebab yang cantik ni kita buat ni tidaklah melampau macam mana pun yang kita buat, walaupun di depan dia, tapi ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila balik tuan dengan isterinya memang meletakkan kepalanya ke ribaan isterinya, memang, dan memegang-megang tangan-tangan isterinya, nak membayangkan kita sudah berpisah 2-3 hari, tiba-tiba kita balik ni nak berbesera begitu. Dan kemesraan ditunjukkan. Nabi kalau berpergian tuan-tuan dan puan, orang yang terakhir yang dicium dahinya ialah isterinya. Dan di depan pintu tuan-tuan dan puan. Balik pun di depan pintu juga tuan-tuan dan puan mencium suami isterinya. Jadi benda-benda ni kalau kita kaitkan
Mak katakan, kerana ini ada kaitan dengan sunnah. Kita nak hidupkan sunnah. Bukan kami saja-saja nak buat, saja-saja nak tunjuk depan mak. Ini sunnah. Zaman mak agaknya tidak diterangkan benda ini agak. Tapi zaman kita sayang mak kalau kita tidak hidupkan sunnah. Sebab ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bila Nabi Muhammad katakan, kau nak tahu nanti di akhirat nanti. Ada yang Allah tunggu-tunggu ni. Orang ni Allah tunggu-tunggu sangat orang ni. Siapa dia ya Rasulullah, tanya sahabat. Kami ke? Kami, dia kata kami. Kan dia sahabat kan hebat-hebat sahabat ni. 10 dan jamin masuk syurga. Kami ke? Bukan engkau. Kamu adalah sahabat-sahabat aku. Tapi yang ditunggu oleh Allah SWT ni ialah saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku? Mereka yang melaksanakan sunnah aku setelah mereka tidak bersama, tak pernah bersama dengan aku, mereka melaksanakan sunnah aku. Ini bukan sahabat, ini saudara-saudara, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ini kita letakkan kepada mak dan ayah kita yang mengandungi fenomena yang sebagaimana yang Ustaz Cinta Maudah menyebutkan tadi, agaknya kemungkinanlah sebab ini ibadah. Apa yang kita lakukan ini ibadah. Tapi janganlah menyuap makanan. Natural. Saya pun kadang-kadang sekarang ni disuap lagi, tuan-tuan. Ya, bukanlah suap begitu maknanya. Kadang-kadang ada benda-benda katakanlah telur ikan telur ikan begitu dah dia isteri kita memang dia dah rasa sedap. Yang rasa sedap tu supaya suami masa telur ikan tu masukkan mulut kita dengan sudu begitu. Itu. Tapi bukanlah suap macam kita suap budak kecil tu, itu lain, itu saya rasa tak seronoklah. Tapi kalau suap manja, benda yang cantik, yang sedap itu, aku tak mau nikmati bersama. Semuanya aku dah janji dah. Apa yang ada pada aku, ada pada suami aku. Apa yang sedap pada aku, sedap pada suami aku. Jadi itulah dia. Jadi benda macam ni, tuan-tuan. InsyaAllah terutamanya, saya rasa mak-mak dan ayah-ayah yang dah expose sekarang ni, dah expose dibandingkan dengan 30-40 tahun yang lalu. Bila dah ada expose itu, nak menerangkannya agaknya lebih mudah dia menerimanya dan sebagainya. Kalau tidak, nanti kita tersekat-sekat lah. Kita nak hidupkan sunnah ni. Kerana nak jaga hati mak, sunnah tak hidup. Jadi kita pun susah lah. Okey, sila Ustazah. Betul-betul Datuk. Pelan-pelan lah. Maksudnya takut kejutan budaya kan. Maksudnya kita bagi tahu juga benda yang tak bulat. Ini ialah sunnah. Macam Umi pun sebenarnya macam kelaziman kami dulu masa boleh pergi kedai. Bila lauk-lauk semua dah sampai Datuk, kami akan suap-suap dulu masing-masing. Maksudnya ustaz dia akan suap dia, lepas tu dia akan suap Umi, dia akan suap anak-anak dia satu meja. Lepas tu anak-anak pula akan suap Umi, suap Abi dia, lepas tu baru dia makan. So itu satu budaya yang kami ajar, maksudnya ajar anak-anak. Cuma sekarang ni dia buat tapi kurang sikit. Sejak dia panggil apa, takut. Itu mungkin kena praktik macam Datuk kata, sunnah, menghidupkan sunnah dengan meraihkan perasaan, kita balancekan benda insya-Allah, supaya benda jadi cantik insya-Allah. The blind together, macam Datuk sebut lah insya-Allah. Lepas tu yang ketiga, yang pertama tadi jealous, yang kedua suka mahu, yang ketiga ni jenis mertuanya jenis kepoh. Kepoh ni macam ni nak kata kongkong, boleh katakan sebagai dia jenis nak mengajar anak. Contoh situasi yang berlaku, katakanlah anak dia nak bagi sedekah dekat orang. Okey, anak dia dah ada plan dah, dia peruntukan dia adalah RM500, dia nak bagi kepada sekian-sekian orang. So bila mak betul lah, mak betul ni bila dia tahu, dia kata tak boleh RM500. Kau kena bagi RM1,000 sebab jiran-jiran kau macam ni. Sebab dia macam terlalu beza antara orang macam golongan kami 50-an dengan 70-an. Ini apa nampak realiti lah. Dia sangat nak, kadang nak bagi sedekah tapi nak tengok orang kata apa. Orang kata apa, bagi bajet satu per tak best, kena bagi 2 Tupperware. Adik-beradik dia banyak. Maksudnya macam ni. Dia cuba untuk mengawal apa aktiviti yang kita nak lakukan. Ini jenis mertua, jenis kepoh nama dia. Termasuklah sebenarnya perbelanjaan wang. Dia nak tahu gaji anak dia berapa, gaji menantu dia berapa, dia tolong nak atur pula. Ada sampai peringkat ni. Menyebabkan dia kata, ya Allah, subhanallah, sampai ke peringkat tu dia nak tahu kawan-kawan ni siapa, dia nak tahu rumah, dia akan sibuk. Kalau katakanlah dia tak kemah rumah lagi, dia akan sibuk kemah rumah. Lepas tu dia boleh tiap pula. Ni tak kemah rumah, basuh pinggan semua. Dia nak rumah, dia pernah ada rumah kan Datuk.
So dia nak rumah dia ni, rumah yang dia duduk sekarang ni adalah macam rumah dia juga. Itu satu kesilapan. Which is benda ni sebenarnya selalu Umi akan bagi nasihat macam ni lah kepada wanita yang menghadapi masalah mak mertua jenis kepo macam ni. Cakap je ya. Tak payah lawan, dia cakap je ya. Okey mak. Ni baju tak lipat lagi tu, mak nampak baju tu tak lipat lagi. Yelah mak, sekejap lagi saya lipat. Yang tu pinggan tu tak basuh lagi tu, sat lagi mak basuh pinggan kalau kau tak basuh lagi. Dah macam ni. Tak apa, sat mak, nanti saya basuh pinggan tu. Mak tak basuh lah, mak duduk rehat. Maksudnya kita kena buat satu perasaan yang jangan terlalu sensitif. Ni kadang-kadang menantu ni dia macam dia rasa tertekan, dia rasa stres, depressed. So just relax. Cakaplah ya. Kadang-kadang dia satu benda yang kita kena faham bahawa kita tak boleh mengawal semua perasaan manusia dan kita tak boleh memuaskan hati semua manusia. So nanti dia akan jadilah menantu terasa macam dek lah menantu yang. Kemudian ada yang jenis kepo ni biasa banyak cakap lah, banyak cerita. Dia akan bercerita lah orang ni rumah dia gini-gini, rumah kau ni taman bunga tak ada, rumah orang ni bunga cantik. Mak sukalah, dia suka ada dia membanding-bandingkan menantu dia tanpa dia sedar. Jadi apa yang menantu boleh buat adalah relax. Relax. It's okay. It's okay not to be okay. So diskusi dengan suami. Jadi ada benda yang kadang-kadang kita kena faham. Kena faham perangai dia tu. Maknanya memahami perangai dia. Baik, yang keempat macam tadi juga ialah suka mengawal. Jenis suka mengawal iaitu dia menganggap bahawa anak dia sebenarnya tak pandai lagi menguruskan. Termasuklah ada satu situasi kes ni Datuk, seorang isteri yang baru berkahwin, suami dia ketuk pintu, kejutkan anak dia, suruh buka pintu bilik. Lepas tu anak dia buka, tengok menantu je yang bangun. Dia tengok anak dia, tidur lagi ya mak, tidur lagi mak. Dia pun masuk bilik anak dia kejutkan anak dia macam dia kejut anak dia sebelum anak dia kahwin. So menantu ni tengok je. How do you feel? Macam tu. Tengok Umi rasa apa kalau jadi macam nak? Dia bangunkan, lepas tu dia pergi hidang kat anak dia ni. Dia cakap kat menantu ni, anak ni suka roti, macam ni, kau macam ni. Dia plan everything semua dia nak kawal. Makan dia macam ni. Kalau sikit-sikit tu tak apa, tapi dia kalau overload, benda tu akan menyebabkan perpecahan jugalah. Jadi sebenarnya bagus supaya, asalnya bagus sebenarnya tu. Sebab maksudnya perempuan itu baru masuk, baru kenal suami dia. Dan mak dia cuba untuk mengenalkan, this is a type of my son. Inilah perangai anak saya, inilah benda yang dia suka buat, ini dia tak suka buat. Cuma bila mengatakan bahawa benda ni over sangat, satu benda yang kita kena faham bahawa dalam konsep Islam kita ada wasatiyah, bersederhana. Nak ambil tahu boleh tapi bersederhana. Dan kalau cantik ni, kalau dia nanti tanya, mak anak mak ni macam mana Mentu dalam keadaan happy kan, seronok. Dia pun ceritalah, dia dulu macam ni. Jadi bagilah situasi itu situasi yang aman, situasi yang cantik dan mesra. Boleh ditukar. Itu yang kadang-kadang saya pun ada juga. Kita faham, pertahan. Dia dah beli anak dia lama. Dan dia seorang ibu memang sayang anak dia. Dia tahu anak dia kalau buat kuah kari, memang kuah kari banyak. Lepas tu kuah kari pula dia letak peluh macam berayak semua tu. Dia tahu. So kalau menantu dia buat, tak buat masak kari, dia kan, anak dia suka masak kari, yang suka masak ni. So kadang-kadang anak pun sama kan, dan dia suka air tangan mak dia. Di sini ialah peranan anak juga. Bila duduk sekali dengan mertua, anak kena tahu dia suka masakan mak dia. Dan masa yang sama dia juga meraihkan masakan isteri dia supaya dia rasa dua-dua sedap. Okey, sayang masak macam ni, abang cukup sukalah. Mak sesekali mak masak, kita rasa air tangan mak pula. Nampak kan cantik rumah tangga tu. Baik, okey. Yang kelima ni agak ni sikit Datuk jenis mertua yang suka meminta wang. Ada? Ada Datuk. Saya kaji dan ini ialah masalah. Saya himpunkan masalah-masalah rumah tangga yang kita settle lah, yang kita bantu insya-Allah. Jadi dia jenis nak minta duit ni, minta duit satu, suka pinjam duit. Kau ada duit tak? Mak nak pinjam lah 10,000, mak nak beli tanah. Ada. Yang anak dia terkikir lah mencari kat mana duit tanah nak bagi 10,000 kat mak ni. Kalau sikit-sikit tak apa, dalam 102 tak apa lagi lah, beribu-ribu kadang-kadang yang menyebabkan dia membebankan anak. So di sini apa dia? Masih lagi masuk. Mana pun komunikasi.
kena berbincang dan kena berterus terang dengan mak-mak. Sebenarnya 10,000 tak adalah, kalau 2-3,000 ada abang nak boleh bantu. Tapi 10,000 ada abang ada peruntukan dan mak kena tahu sekarang ni abang dah ada keluarga. Abang dah ada isteri, ada anak-anak. Okay. Jadi yang lebih kritikal lagi Datuk. Ini satu lagi masalah. Kok lah yang dengar pagi ni mempunyai masalah yang sama macam ukhti ni tadi. Mak dia nak pinjam duit tu bukan untuk mak dia. Kawan mak dia. Kawan mak dia tak ada duit, dia pergi paksa anak dia untuk bagi pinjam kat kawan dia. Dia kata abang, kawan mak ni memang ada masalah, dia memang orang susah. Jadi dia minta lah kalau sebulan tu boleh bagi di 300 400 kat dia tu boleh bantu. Dia kata mak tak ada duit mak. Tu kau kena kod. Kau kena bagi, dia tu kawan baik mak. Jadi dia macam ada satu sejenis minta duit, dia suka minta duit sikit dia kata. Kalau tengok anak dia dapat gaji esok anak dia dapat gaji, dia dah sibuk dah sampai dekat jadual gaji anak dia pun dia dah tahu dah. 25 hari bulan sat lagi anak, 24 dia dah bising dah. Kau besok kau dapat gaji kau nak bagi kat mak nak lebih sikit bulan ni. Tu dia. Jadi macam ni subhanallah. Cuba Datuk bayang, pening anak-anak. Jadi mak mertua kena faham bila anak itu mungkin biasa sebelum, sebab tu selalu bagi nasihat macam ni. Anak tu sebelum dia kahwin, dia kadang dia bagi duit dia bagi duit banyak kat mak dia. Mungkin dah gaji dia 2,000, dia bagi kat mak dia dalam 1,000 orang kali sebelum dia kahwin. So lepas dia kahwin, dia tak jadi 1,000 dah. Sebab dia ada isteri, ada anak-anak, dikurangkan. Selalu bagi nasihat macam ni Datuk pada orang yang baru kahwin. Jangan bagi banyak. Kita tahu kita nak bagi banyak, tapi dalam bentuk yang bulan-bulan tu standard kan, mungkin 200, 300. Dan kita boleh pelan-pelan naik. Dia daripada banyak tiba-tiba drop jatuh tinggal ni, mak tu terkejut. Sebab dia pun bila dah dapat banyak tu, dia pun adalah dia nak bagi kat adik dia nak bagi, dia belanja lah tu. Jadi bila benda tu tiba-tiba terkejut jadi kurang, menyebabkan psikologi dia pun dah kahwin tak ada dah. Jadi manusia kan bila dah dapat, lepas tu dia tak ada benda tu, dia akan rasa kurang. So terbaiknya ialah kita, kalau kita dapat kekal 300, dah kahwin pun 300 kan. Bagi pada Umi 300, 200 tu taklah membebankan sangat kalau gaji. Tapi dalam PKP ni, kena faham balik lah. So kesimpulannya ialah mak kena faham situasi kewangan anak-anak macam mana, menantu macam mana. Tu kadang-kadang ada juga kes macam ni. Dia kata apa, menantu, kau bini kau pun kerja, kau pun kerja, mesti income kau double. Ada kira pula tu, menantu dia pun kerja. Dia kata, tak dapat dengan ni, ada yang jenis mertua minta duit dengan menantu. Anak dia tak dapat, sebab anak dia jenis tegas. Anak ni, dia lagi rapat dengan menantu, kerja bulan-bulan dia kerja minta duit dengan menantu je. Jadi suka minta duit. Jadi, apa yang kita boleh nasihatkan kat sini adalah kita meletakkan had untuk bagi dekat mertua tu. Meletakkan duit tu macam mana, banyak mana nak bagi supaya dia tak melampau. Hadiah-hadiah nak bagi. Kadang-kadang ada hak nak minta, dia tengok, dia suka sebut, dia tengok TV, Shopee, periuk tu padahal dia tak guna pun. Dia macam, ada satu sikap macam dia, kalau kau ada duit, mesti habis untuk dia. Macam tu. Ada lah macam tu. So nombor 6 jenis suka beleting. Benda beletir ni, cakap beletir, memang perangai dia beletir. Dia beletir je. Letiran ini ialah dia lain dengan pujian. Dia lain dengan marah. Marah dia keluar sekaligus. Tapi kalau beletir ni dia macam berturutan. Dia melek-lek 2-3 jam. Cakap ni panjang. Macam Umi mungkin tak faham, saya jenis tak suka beletir. Tapi kalau macam nak marah anak, kalau anak tak buat kerja, ustaz dia lagi power dia bahagian tu. Umi jenis banyak diam. Kalau diam Umi ni sampai satu klimat yang saya tak tahan, pun dia keluar semua. Itu perangai perempuan. Tapi ustaz ni dia keluar. Baik siapa yang tak jemur kain lagi, Umi akan buat. Macam tu lah. So kadang-kadang kita tak suka lah orang beletir kan. Jadi again lah, cuba kita nasihatkan dia. Ada benda yang tak bagus. Ada benda yang boleh menyebabkan dia jarak. Umi suka cakap macam ni. Mama nak tak kalau cucu mama tak berapa nak suka hubungan kita? Jadi kita bagi tahu dia. Teknik menasihati ini bila orang muda dengan orang tua, kita kena dipanggil apa? Ihtiram. Ihtiram ni menghormati. Menghormati dia dulu, memuji dia dulu, kemudian boleh kita tegur sikit-sikit. Menegur ketika mana dia dah ready untuk menerima teguran kita. Jangan main belasah je. Tinggi suara, tegur.
sampai dia boleh kecil hati tanpa kita sedar sebenarnya. Baik, okey, yang ketujuh ialah mertua yang jenis suka menghakimi. Dia kata apa? Dia suka jadi hakim kepada semua benda. Semua benda. Jadi juri lah. Kadang-kadang dia kata cara nak besarkan anak, cara nak berpakaian, cara dia nak ikut pendapat dia. So macam ni juga sebenarnya kita perlu kendalikan supaya memberitahu kita ada prinsip. Dulu mungkin macam ni lah pakaian, tapi sekarang ni macam ni. Mengajar dia untuk lebih menghormati. Okay. Yang ke-8, dia bukan sama je semua. Yang ke-8 jenis mertua yang suka terlibat. Ini bahaya. Cucu tok sayang cucu ni. Ada orang prinsip orang kata kalau budak tu dia duduk dengan tok dia manja dia semacam. Kan? Kalau duduk dengan mak dia tak apa sebab tok dia susah nak marah cucu ni. Walaupun seorang tu macam ni, ingat lagi arwah ayah Umi sangat garang. Dia sangat garang dengan kita ni memang tegas sangat-sangat. Tapi once dengan cucu, tiba-tiba cucu tu boleh naik atas badan dia. Terkejut. Beza. Kita dulu tak pernah buat. Kami dulu naik atas badan ayah tu masih dia suruh pijak-pijak badan bila dia sakit urat. Itulah. Itu pun takut-takut. Sebab memang Allah masalah ayah Umi tu imam kan. Tapi bila dengan cucu, dia boleh main, dia boleh beli mainan, boleh siap-siap main lagi, tolak kereta dengan cucu. Untuk kata, pelik betul. Memang gitu. Itu perangai tok. Jadi perangai macam ni, dia suka, dipanggil apa? Dia akan suka terlibat. Tanya masalah. Bila cucu tu buat salah, tok akan defend. Jangan pukul cucu aku. Tu siap. Yang mak mertua ni baru nak pegang rotan. Dia dah halang awal lagi. Macam ni masalah. Sebab kita bagi tahu dia, kita didik. Jadi kalau dia tak boleh tengok cucu dia rotan, sebab kadang-kadang kena rotan bila ada kesalahan. Masa tu janganlah buat depan mata dia. Dia rasa terdera nanti. So kita buatlah dalam bilik. Dalam bilik tempat jauh. Cuma dalam masa yang sama kita ajar sikit-sikit. Cara sebenarnya pendidikan. Dia tak akan tolak hadis. Dia akan tolak Al-Quran kalau kita bagi dalil. Macam mana cara pendidikan. Cuma dia akan banding kata mak tak pernah pukul. Tak pernah macam mana didik. Dia cakap macam tu lah. Padahal sebenarnya ada juga ni. Bila di situasi macam tu. Dia panggil apa? Suka kalau boleh cucu ni dididik ikut cara dia. Walaupun sebenarnya ibu-ibu ayah sekarang banyak belajar cara pendidikan yang baru. Yang mana cara pendidikan tu mungkin lebih baik daripada pendidikan dia dahulu. Ayat yang biasa, ayat klise dia kata. Dulu mak didik hang macam tu, hang jadi orang je pun. Okay. Elok je jadi orang. Tak ada dia kata mak ni salah didik tak. Jadi kita nak bagi tahu dia. Which is benda ni lebih kembali kepada cara pendekatan kita. Okay. Dan yang akhir sekali, akhir sekali pagi ni adalah nombor 9, mak mertua yang suka drama. Bukan suka tengok drama tak, dia sendiri pelakon drama itu. Lagi menarik ni. Lakon drama. Jadi berdrama ni boleh menyebabkan, macam kita tengok drama lah, kenapa nak ambil drama? Sebab dalam drama tengok tu sinetron tu, subhanallah, dia kadang dia berpusing, jadi selalu mengelak, selalu tak cakap betul. Mak mertua yang jenis macam ni, selalu menghadapi masalah, anak pun tak apa nak selesa, menantu lagi tak selesa. Jadi kadang-kadang menyebabkan rumah tangga tegang, kadang-kadang menyebabkan hubungan retak suami isteri sebabkan oleh drama-drama ni lah. Bawang putih, bawang merah, kind of that lah. Kita tengok cerita kan, apa yang berlaku bila kita tengok cerita tu, apa yang berlaku dalam cerita tu sebenarnya berlaku dalam realiti kita. Kadang fikir tengok, ada mak mertua macam tu, ada ni, hak jenis drama ni. Anak dia balik dia lain macam dia layan menantu dia, tapi bila anak dia tak ada, dia layan menantu dia macam orang luar. Kau tak boleh buat tu boleh ni, tapi anak dia balik dia akan buat seolah dia sayang kat menantu. So anak dia macam tak ada proof lah. Okey je mak mertua. Bila isteri dia mengadu kat dia, abang macam ni. Tadi saya tengok mak saya okey je, awak yang saya saja cari pasal dengan mak saya. Kau jenis ni boleh menyebabkan masalah rumah tangga. So jadi suka kan bila Mi sebut 9 perkara tu, orang yang tak kahwin lagi pagi ni pun fikir banyak. Aduh, macam mana nak kahwin ni? Sebab kita nak mencampuri, nak bersama dengan seorang wanita yang kita tak kenal langsung sebenarnya. Dia sebab manusia ni
apa yang depan dengan apa yang belakang kita tak tahu. Yang tahunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam drama kita boleh tengok sebab kita boleh tengok drama tu. Oh ni jahat, oh ni sebenarnya dia belakang tu buat baik. Tapi dalam realiti kehidupan kita, kita tak tahu. So di sini ialah kuatnya. Macam mana solusi dia? Macam solusi dalam semua masalah-masalah dengan betul ni. Pertama sekali, zikir banyak. Balik patah kepada amalan kita lah. Kena zikir banyak-banyak. Kena zikir banyak sebab kadang-kadang zikir itu boleh menghidupkan hati kita, boleh menyebabkan kita kuat dan tambah. Yang kedua ialah boleh melembutkan hati siapa saja orang baru yang masuk dalam kehidupan kita. Okey, pertama zikir. Zikir, solat, benda ni boleh membentuk, dipanggil membentuk shell, satu kekuatan diri kita untuk berhadapan, kan? Daripada nombor 1 sampai nombor 9, Umi bagi tahu apa dia? Komunikasi. Again, back to komunikasi, back kepada kesabaran, back kepada diam, jangan lawan. Apa yang ada, macam mana nak membentuk diri kita jadi macam ni? Kadang orang tanya ni, macam mana Umi boleh sabar? Macam mana boleh cool? So, Umi kata zikir banyak. Kadang orang yang berzikir, Datuk, saya suka komen ni, orang yang zikir, dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang la ilaha illallah tu, dia pun tak faham dia cakap apa. Sebab apa? Zikir mulut je. Mulut je berzikir tapi hati dia fikir benda lain. Otak dia fikir benda lain. Kan kita tak bawa bersekali zikir tu dalam kehidupan kita. Kamu cakap macam ni, kalau nak zikir la ilaha illallah, cukup. Maknanya benda tu masuk. Kita nak zikir la ilaha illallah 1000 kali, nak zikir nak selawat 1000 kali sehari. Kalau kita nak buat tu masa dekat tikar sejadah sahaja, orang yang macam Umi 24 jam kita penuh dengan masa kita, masa mana nak zikir? Jadi bingung. Masa mana Umi zikir? Kita zikir sepanjang masa, tak kira tempat. Kadang-kadang masa lepas ni, okey, ada cakap Allahumma istighfar, zikir, selawat. Benda dia kena lazim setiap hari untuk membentuk diri kita jadi sabar. Sebab sabar itu bukan mudah. Okey. Jadi pagi ni saya bagi hadiah satu lagu sikit. Boleh Datuk? Saya nak nyanyi sikit Datuk. Sila. Lagu lama Datuk. Lagu kalau Datuk tahu, lagu-lagu nasyid lama tu selalu cakap. Dekat mak mertua pun selalu menyanyi lagu tu. Kalau dia rasa macam dia stres dengan cucu dia akan nyanyi lagu ni. Sabar itu istana iman, begitulah kata pujangga. Jadikan ia sebagai pegangan mengharungi hidup di maya pada. Kan Datuk pernah dengar? Sabar je. So saya cakap apa? Sabar je mama, sabar kat anak-anak. Sabar tu kekuatan untuk kita bersabar dengan isu yang berlaku, kita bersabar dengan kebaikan, kita bersabar dengan keburukan. Semua kita perlu ada. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Disebut ada dua. Kalau hadapi masalah, dua penyelesaian. Wasta'inu bis-sabri dengan sabar, was-salah dan sembahyang. Jadi insya-Allah dalam semua situasi ini, Umi mendoakan semua yang ada mak mertua, yang bakal ada mak mertua, sama-samalah kita menjadikan Allah sebagai pasak kita dan kita tidak ingat mewujudkan hubungan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, maka hubungan dengan manusia pun akan baik. Sejahat mana pun mertua, sekeras mana pun hati mertua, dia akan jadi lembut dengan Al-Quran, insya-Allah. Betul. Okey, para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah 9 perkara yang disebutkan tadi. Tuan-tuan, kalau kita boleh bancuh balik, ini ialah memang dia dinamika kehidupan berumah tangga yang Allah datangkan lagi manusia yang namanya mertua, yang masih hidup bersama kita, tinggal bersama kita, tuan-tuan dan puan. Ini adalah realiti kehidupan. Saya nak sikit nak sentuh-sentuh sikit. Yang pertama sekali kita kena tengok mak mertua hari tu, Ustazah ada pegang satu prinsip maknanya mak mertua ni sama dengan mak sendiri. Dia ada khilaf dekat sini ni kan tapi kita ambil yang tu mak mertua sama dengan mak mertua sendiri, derhaka dengan mak mertua macam derhaka dengan mak sendiri. Itu dia punya Ustazah punya konsep yang awal kan tapi ini adalah khilaf daripada ulama-ulama pun tidaklah sampai ke peringkat macam mak kita sendiri kan pasal kita tidak pernah berada dalam perut dia kan tidak pernah melakukan kita dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya kita tengok yang pertama sekali saudara, ini satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah. Hidup seorang insan namanya mertua bersama dengan kita.
It has to be seen from that angle. Kalau itu satu rahmat, tak kisahlah murai ke dia, letih ke dia, itu rahmat Allah SWT. Nanti Ustazah akan merasakan dengan ketiadaan dia nanti, satu kesunyian akan berlaku. Kalau selalunya dia menegur, tak ada teguran. Selalunya meletih, tak ada letih. Selalunya dia protect anak dia, dah tidak protect anak dia. Dan satu kesunyian. Dan inilah rahmat yang Allah berikan kepada dia. Kecuali kalau mak mentua tu masuk yang terakhir tadi berlakon, drama, itu lain. Saya harap tak adalah mak mentua yang berlakon berdrama macam itu kan. Tapi kalau macam genuine, dia sayang anak dia. Tapi mak mentua, ayah mentua dan mak mentua kena tengok pula. Dia dalam manusia moden ni ada privacy kan sampai masuk bilik, kejutkan anak semua dalam bilik tu dengan isteri ada bersama-sama. Itu rasa saya dah tak berapa sedap tu. Sebab anak-anak nak masuk bilik mak bapak pun tuan-tuan dia ada cara dia dalam Islam ni. Ada adab-adab dia. Kalau misalnya anak sendiri yang pernah berada dengan dalam perut kita pun ada adab dengan kita. Jadi mak mentua ni yang agaknya tuan-tuan dalam perkataan yang lain orang luar lah, asalnya orang luar lah. Tapi because of marriage dia jadi orang dalam. Kalau tidak marriage dia jadi orang luar kan jadi maknanya dia pun kena observe lah certain kata orang certain ethics lah kan untuk nak masuk bilik anak dan sebagainya. Satu lagi tentang concern mak mentua ni tanya gaji dan sebagainya. Saya tak pernah buat lah. For your information anak saya 8 orang semuanya dah bekerja kan saya tak pernah tanya, tak pernah sekali pun. Isteri saya pun tak pernah tanya. Jadi tak pernah tahu, kita tak pernah tahu. Anak saya ada seorang kerja dengan Islamic Development Bank di Jeddah dan masuk tahun yang ke-11 agaknya kat sana kan. Mungkin orang besar kat sana. Pun kita tak pernah tanya, tak pernah kita tanya. Saya pun tak pernah teringin nak tanya dan sebagainya kan. Padahal pada saya itu satu benda yang agak private lah. Jadi kita tak mau tanya kan. Jadi benda-benda yang macam itulah tuan-tuan dan perempuan Tapi kalau kita nak tanya tu kerana semata-mata kita nak tanya atau kita nak tanya semata-mata kerana dia anak kita nak tahu. Atau kita tanya kita misalnya anak kita nak berbangga dengan apa yang akan disebutkan oleh anak, gajinya 4,000, gaji 5,000 dan sebagainya. Kita berbangga dengan itu. Sebab suami kita gaji 400 saja misalnya kan itu satu benda kebanggaan. Jadi anak-anak pula kena fikir dia tanya tu nakkan satu jawapan yang akan menimbulkan kebanggaan. Bagi orang tua yang dah nak mati macam saya ni, apa lagi kebanggaan? Nak cari apa lagi? Bukan ada orang panggil dia sir, bukan ada panggil dia orang tunduk-tunduk depan dia macam dia di office satu masa dulu. Tidak dah. Itu dah tak ada dah pada dia. Dah pension is pension dah pada dia kan. Tapi dia hendak juga penghargaan. Dan penghargaan ini kata kebanggaan dalam hidup ni memang datang daripada anak. Yang mudah daripada anak-anak. Nak disalurkan kebanggaan itu hasil daripada interaksi dengan anak-anak. Timbul kebanggaan kepada dia. Jadi tapi yang menantu-menantu kena fahamlah kalau dia tanya. Tapi kalau misalnya dia tanya tadi katakan 24 hari bulan dah bersedia dah dia. Gaji 25 hari bulan. Itu kata saya ada sikit too much lah. Ada sikit too much kat situ. Yang itu perlukan kita bincangkan. Tapi saya nak lagi mengatakan kita rahmat ni. Rahmat dan kita kena simpati dengan suami kita. Pasal mak dia masih ada lagi. Dan dia kena mengutamakan mak dia. Mak dia. Pasal suami ni mengutamakan mak dia. Isteri nombor 2. Mak nombor 1. Jadi sebab itu ya kita kena menantu-menantu kena faham kan maknanya suami berlembut dengan mak. Kadang-kadang abang kau dengan mak cair gitu. Kita pula kata gitu. Jadi kita tak sebagai seorang isteri yang muslimah yang mukminah rasanya itu tak perlu keluar daripada mulut kita. Abang kalau dengan mak cair, tahu dah. Jangan. Itu dengan mak dia kan apa dia nak buat kecuali kalau bertentangan dengan syarak. Kalau bertentangan syarak kita sebutlah. Ini bertentangan syarak. Nabi tak buat macam ni, Quran tak suruh buat macam ni kan. Jadi apa pun tuan-tuan dua-dua sekali. Yang mak petua dan ayah metua pula tuan-tuan syukur sebabnya dapat ada tempat berteduh. Sebab masih ada anak, masih ada menantu yang meraihkan dia. Tidaknya meraihkan dia. Ada tempatnya, ada biliknya, ada macam alhamdulillah segala kemudahan diberikan. Syukur kepada Allah SWT. Kita syukur macam mana? Ada anak yang displace mak dia. Ada anak tuan-tuan bukan displace, misplace mak dia. Ada anak yang tak kisah dengan mak dia. Ada anak yang di kampung, mak di kampung tuan-tuan, anak dekat sini selesa, hebat selesa. Tapi mak di kampung duduk dalam atap rumah atap itu saja. Jadi ini kita pula yang kena memikirkan, yang sebagai mertua kena memikirkan. Bernasib baiknya kita, Allah letakkan kita di rumah ini.
Daripada 3-4 menantu, orang letakkan ini. Kalau menantu B, mungkin menantu C, mungkin lain. Tapi ini menantu yang hidup alhamdulillah, tengok anak dia pun bagus, dia pun bagus, kerjanya pun bagus, hidup suami isterinya pun bagus. Dan kita letakkan di situ. Allah, itu saya tak tahulah mengakhirkan hayat dalam suasana itu. Bayangkan kita mengakhirkan hayat dalam hidup rumah menantu, rumah anak yang bergaduh siang malam pagi petang kan. Macam mana kita rasakan? Jadi inilah sebenarnya perkara-perkara yang kita kena fikir. Macam saya yang tua ni, kena banyak menggunakan hikmah lah tentang kehidupan ini. Jadi para penonton yang bersekalian, insya-Allah. Ustazah nak ada nak sebut-sebut lagi ke tentang apa ni? Tentang apa aktiviti-aktiviti Ustazah dalam masa 1 minit yang akhir ni? Ada lagi apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Buat akhirnya untuk hari ni lah, Umi suka nak mengingatkan tentang kehidupan kita lah. Kadang-kadang kita fikir untuk kita sebenarnya. Kita banyak, kalau perasan tak, selfish tu ada pada diri kita. Kita fikir kita nak senang, kita fikir kita nak seronok, kita fikir kita nak bahagia. Sedangkan sebenarnya takut-takut nanti jadi macam ni. Apa yang kita ada, contohnya infak macam banyaklah Datuk bagi tahu tentang kita boleh infak dekat macam mana kita boleh membantu mewujudkan anjung Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul. Saya duk sebut-sebut yang ni pada sahabat-sahabat, ajak mereka untuk masuk live Datuk, tengok apa perkembangan, dan kalau ada bagi sumbangan, bagilah sumbangan takat ni yang kita mampu buat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia ada satu situasi, Umi duk kaji satu ayat Al-Quran yang surah Sajadah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Masa tu kita berikrar dengan Allah. Bila kita ada kat dalam, kita kata inna muqinun, aku dah menyaksikan bahawa sebenarnya baru yakin dengan infak yang aku bagi, dengan semua yang aku bagi, menjadi macam pokok dekat akhirat nanti, menjadi satu sinar untuk kita. Dan andainya Allah dah cakap, bila cakap pasal COVID ni, bila Datuk kata bila kita COVID ni, kita sebenarnya semua diambang kematian. Kematian kita tahu nak sampai, tetapi bila dah ada COVID ni, dia lagi macam cepat. Ramai yang ingat mati. Bila ramai ingat mati, situasi ini sebenarnya kita nak simpan apa untuk kematian kita. Di samping apa yang kami usaha lakukan, usaha Datuk untuk mewujudkan program setiap hari. Subhanallah, saya kagum tak tahulah nak cerita. Sebut pagi petang malam dalam keadaan usia Datuk sebenarnya usia yang macam Datuk dah sebut, usia dia diambang diambang. Datuk bukan 30-40 masa mula-mula kenal tu, masa lagi bertenaga, tapi tenaga tu sama Datuk. Saya selalu sembang dengan Cikgu Farah, kami kagum betul lah Datuk. Cikgu Farah Hayanan tu sahabat saya, sahabat Umi. Tengah bercerita dan insyaAllah. Jadi bila kita tengok macam ni, apa yang kita buat pada mak mertua, nak bagi rezeki kat dia, berkongsi pahala dengan dia, berkongsi komunikasi yang baik dengan dia, di akhirat nanti akan ditanya. Jadi bila kita duduk dalam sana tu, tengok balik apa yang kita layan manusia, Allah akan balik. Dan maknanya kita nak hidup atas muka bumi ini sekarang bukan untuk dunia sekarang. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat ialah untuk dunia yang di sana, akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nak duduk kat sini hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dan duduk di luar sana, di dalam sana tu terbaik, bahagia, ceria di sana, insya-Allah. Dengan apa? Melalui jambatan ni lah, jambatan pahala yang sedang kita bina. Jadi insya-Allah dengan subhanallah, komen, like and share program-program macam ni akan membawakan ganjaran pahala insya-Allah pada semua. Dan kalau pagi ni kita share pasal mertua, mungkin dengan share kita tu boleh menyebabkan anak menantu yang ada berantakan dalam keluarga, ada masalah, boleh dengar dan mereka membina keluarga yang bahagia selepas pada dengan program insya-Allah. Jadi memang Umi sangat-sangat mengesyorkan kepada kita semua untuk sama-sama berkongsi pahala. Dengan apa? Share je lah. InsyaAllah. Itu dia Datuk. Okey. Para penonton yang mati sekalian, saya ingat ini benda ni tuan-tuan dan puan ya. Kalau kita tak dengar-dengar macam ini, kita melayari bahtera kehidupan kita, cara kita saja, tak boleh tuan-tuan. Inilah dia, ustazah ada pengalaman, ustazah ada bacaan, ustazah ada kajian, ustazah ada exposure, ustazah ada tuan-tuan silang ilmu dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Yang ni yang kita nak kutip dan telah diletakkan di depan kita dalam bentuk yang package. Dah ada tuan-tuan dan puan ya.
Jadi kalau ini pun kita tak nak dengar, pagi ni apa nak buat hari Sabtu? Hari Sabtu apa nak buat lagi tuan-tuan? Kalau kita tak dengar, saya nak mengatakan tuan-tuan, patutnya kita tengok ribu. Nak dengar. Sebab bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Tak boleh dapat. Tuan-tuan pergi kedai tak dapat benda ni. Tuan-tuan pergi supermarket tak dapat benda ni. Apa lagi tuan-tuan habiskan hari? Tuan-tuan pergi berkelah tak dapat benda ni. Tapi inilah yang sebenarnya yang menentukan sama ada air mata gugur tak gugur, sama ada senyum melebar atau tidak melebar, untuk kita meneruskan kehidupan seterusnya. Sampailah Allah memanggil kita nanti. Ini penting. Ustazah punya tadi tuan-tuan, 27 sifat panjang ini lagi, hari 9 pada pagi ini, dan diulas. Satu persatu diulas tuan-tuan. Bukan senang, dan contoh-contoh yang dia bagi. Pertama contoh-contoh yang hidup, yang teman-teman, sahabat-sahabatnya punya contoh, atau diri dia sendiri. Mana nak cari tuan-tuan? Mana nak cari? Macam malam tadi misalnya. Malam tadi tuan-tuan, satu family, 3 orang isteri dengan 15 orang anak. Macam mana pengendalinya? Pengendalinya pula seorang penyanyi, tuan-tuan. Penyanyi lagu-lagu Rabbani, lagu-lagu ketuhanan, tuan-tuan. The recording artist, tuan-tuan. Recording artist. Macam mana dia letakkan dia? Macam mana dia kata dia paling dia tak suka kalau anak lambat sembahyang. Paling dia tak suka anak tak baca Quran. Paling dia tak suka kalau ada tetapkan satu hari itu 2 muka, satu hari 2 muka, anak tidak baca 2 muka. Macam mana tuan-tuan? Anak dia 15 orang tuan-tuan. Yang remaja pun ada, yang apa? Hafaz Quran ada. Alimah dan alimah ada anak dia. Macam mana tuan-tuan? Kita ni anak 2-3 orang, ya Allah. Pagi ni tak sembahyang lagi ni. Tak sembahyang lagi pagi ni. Pagi Sabtu ni tuan-tuan. Dalam kajian saya selama dekat-dekat 30-40 tahun ni, kebanyakan meninggalkan sembahyang hari Sabtu, hari Ahad, kalau tidak di Kedah lah. Di Kedah hari Jumaat, hari Sabtu lah agaknya kan itu. Makin cuti makin tak sembahyang, makin cuti makin tak sembahyang. Makin cuti makin malas bangun, makin cuti makin tak teringat nak bangun. Inilah benda yang berlaku tuan. Sebab itu yang kita kena baiki tuan-tuan . Kita kena baiki perkara ni. Cara membaikinya tidak lain tidak bukan. Kita dah tua-tua ni tuan-tuan, 50, 60, 70, 80 ni, apa lagi kita nak? Salurannya ialah kita nak mengikut saluran yang betul untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara saluran yang betul itulah dia, kompleks Anjung Sunul Khatimah yang kita nak buat. Dan tuan-tuan tengok ada kita punya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan kita punya sijil wakaf tunai. Yalah, mungkin tuan-tuan tak seronok dengar, tapi saya nak sebut. Sampai bila-bila pun tuan-tuan jelak jeli pun saya akan sebut tuan-tuan dan puan, sebab saya yakin inilah yang akan dapat membantu insan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah pekerjaan yang lebih baik lagi ustazah? Adakah impian yang lebih baik? Adakah pelaksanaan tuan-tuan satu projek yang lebih baik membawa manusia berbondong-bondong untuk memastikan dengan izin Allah mereka mati, perkataan akhirnya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang kami buat. Inilah yang Hasan buat. Inilah yang teman-teman Ustazah Cinta Maudah tamu tolong kita, Profesor daripada UUM, Profesor Dr. Nur Azniza Ishak tolong kita daripada tahun lepas. Malam tadi pun dia tolong, dia komen. Jadi inilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sikit aja tuan-tuan punya pertolongan. Apa like and share. Kalau itu pun tak dapat dibuat, kalau itu pun tak minat nak dibuat, jadi tangan kita ni, hujung jari kita ni hanya petik untuk K-pop, petik untuk K-drama, petik untuk apa juga Korea, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkanlah terpesongnya kehidupan kita ni untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2 tuan-tuan, insya-Allah kita punya sijil wakaf tunai. Saya sebutkan ni RM10, RM50, RM100. Saya pernah bagi ustazah nanti tuan. Satu buku RM10, satu buku RM50, satu buku RM100. Saya bagi pada ustazah nanti. Tuan-tuan tengoklah ustazah, ramai adik, ramai anak, ramai saudara mara, ramai cikgu-cikgu, ramai ustaz-ustaz, ramai ustazah, ramai lingkungan-lingkungan sahabat. Bagikan mereka. Sebab kita nak panjang-panjangkan ini. Nak panjang-panjangkan supaya nama setiap orang, nama ustazah, nama saya, nama semua sekali sudah tercatat di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak buat tuan-tuan dan puan. Apa gunanya? Saya dah 73 masuk 74. November 28 ni saya 74 tahun umur saya tuan. Tapi alhamdulillah lah Allah berikan sikit kekuatan kepada kami semua tuan-tuan dan puan untuk terus Dan saya telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sisa-sisa baki umur saya ni untuk Islam. Itu saja. Tak ada lagi. Bukan untuk dapat keuntungan apa-apa tuan-tuan. Yang kami buat ni bukan ada keuntungan apa-apa. Dengan kemaafan saya nak sebut dia, tanah yang saya wakafkan tu nilainya 2.5 juta ringgit tuan-tuan. Hilang 2.5 juta ringgit tu nak diwakafkan tanah tu. Padahal saya boleh jual tanah tu mungkin lebih daripada 2.5 juta ringgit. Untuk bayangkan 2.5 juta ringgit orang umur 74 tahun nak belanja dengan isteri dia. Tuan-tuan bayangkan. Ke mana saya nak pergi? Ke London, saya nak pergi ke Amerika, saya nak pergi ke Hawaii, boleh, tak ada masalah. Tapi itu tuan-tuan ke Hawaii
macam mana ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak bincang tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya tak segan-segan, tak silu-silu lah. Tuan-tuan tak suka pun saya akan sebutkan juga tentang ini. Okey, nombor 3 tuan-tuan, insya-Allah pada nanti Ustazah Maudah akan bersama dengan kita bulan Oktober. Tapi bulan 8, 28 ni bulan 8 ni, hari ni 14 hari bulan. 14 hari saja lagi tuan-tuan. 2 minggu, exactly 2 minggu. Apa dia? Webinar, seminar online. Seminar online, tajuk dia betul-betul Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya dengan Ustaz Nur Hizam namanya. Ustaz ni biasa keluar TV, radio dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan puan, dia nak bantu kami untuk mengendalikan program Program namanya webinar, tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim, percuma. Tuan-tuan, kebanyakan apa yang dibuat oleh Yayasan Sabah ni atas nama dakwah tuan-tuan, percuma tuan-tuan, percuma. Kalau tidak tuan-tuan, semasa dulu, kalau 3 jam setengah ni kita bagi program ni, tuan-tuan kena bayar RM300 tuan-tuan. 3 jam setengah tu RM300. Tapi ini percuma tuan-tuan, percuma. Alhamdulillah, insya-Allah pukul 9.30 sampailah pukul 1 agaknya pada 28 hari Sabtu ni tuan-tuan. Ikutlah. Jadi tuan-tuan daftar terus. Yang tak daftar walaupun percuma, yang tak daftar tak dapat ikut. Yang daftar saja yang ikut tuan-tuan. Nama webinarnya ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. 9.30 sampailah pukul 1 tengah hari, insya-Allah. Ikutilah. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, webinar 1 pelaporannya sudah ada. Tuan-tuan dapatkan laporannya. Laporan ini untuk disumbang sikitlah kepada program Anjung Husnul Khatimah, Komplek Anjung Husnul Khatimah. RM20 aja tuan. Sumbangkanlah. Nak buatnya, nak prosesnya tuan-tuan, video sama 3 jam setengah tu bukan mudah nak proses kan. Dekat 1 bulan nak proses tuan-tuan puan jadi insya-Allah kita dah ada sediakan tuan-tuan puan dapatkan package itu. Package itu tuan-tuan. Tengok pembentangan yang pertama saya bagi, pembentangan yang kedua Ustazah Muzayyanah Abdullah bagi. Allah tuan-tuan, beautiful. Apa dia punya, saya dapat message daripada teman-teman yang dah ikuti program ni, dia kata beautiful, awesome, fantastic, terbaik, hebat. Those are the adjectival phrases, adjective yang diberikan kepada kami. Jadi tuan-tuan dapatkan tuan-tuan package, namanya tuan-tuan laporan pembentangan 1, pembentangan 2, dalamnya ada zikir. Saya zikir munajat ketika itu. Saya doa ketika itu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang hujungnya, Ustazah, yang hujungnya dalam isteriku ketua bidadari syurga, dalam webinar yang pertama, tajuknya isteriku ketua bidadari syurga. Saya bagi ke tuan-tuan, tak salah saya ada 17-18. Ya yang pertama. Ya, aku nak jadi ketua bidadari syurga. Ya, aku tak mau tinggalkan solat. Ya, aku nak tahsinkan solat aku. Ya, aku nak serviskan keluarga aku. Ya, aku nak tahan pada suami aku. Ya begitu tuan-tuan. Mana ada tuan-tuan dalam dunia ni tuan-tuan dapat benda-benda yang macam ni. Bukan nak katalah tuan-tuan, tapi dah dipersembahkan, dah dibentangkan, dah dipackagekan just for you to have look at that, dan tengok macam mana apa yang kita nak buat, pakat dengan suami, pakat dengan isteri, pakat dengan anak-anak. Sebab dalam keadaan kita lara-lara ni tak boleh mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan tak jaga semayang di awal waktu, tak boleh mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan melewat-lewatkan nak bagi sedekah ni, duit ada, sedekah tak keluar juga tuan-tuan dan puan. Itu tak boleh teruskan nak mati dalam Husnul Khatimah tuan-tuan. InsyaAllah. Kemudian yang keempat, tuan-tuan yang saya dah sebutkan kita punya Telegram. Masuklah tuan-tuan, joinlah Telegram kita ni. Telegram tu, Masya Allah, tuan-tuan tengok Telegram kita Pagi-pagi ni dah ada new posting. Al-Qurannya baru, hadisnya baru, kata-kata ulama'nya baru, kata-kata hikmatnya baru. Ada video, kadang-kadang video 2 minit, 3 minit, 4 minit. Video kita tak panjang. 2 minit, 3 minit, 4 minit. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan. Nak menentukan bahawa tuan-tuan dan saya berada dalam persekitaran Islam, persekitaran agama sampai mati nanti. Kalau tidak tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan buka itu, buka ini, pornografi. Orang tua-tua buka pornografi ini tuan-tuan. Inilah yang kita nak cubalah tuan-tuan. Yang kelima tuan-tuan dan puan, Ustazah pun ada akaun TikTok ni. Saya baru saja tuan-tuan, dalam seminggu lebih agaknya akaun TikTok ni. Dan pengisian yang pertama tuan-tuan dan puan dalam akaun TikTok saya ni, itu dalam 2 minit setengah ke 3 minit kan 14 series. Hari ini agaknya siri yang ke-14 yang terakhir. Besok mula siri baru. Apa dia namanya? Sirinya ialah Azam 1443 Hijriah. 14 Azam tuan-tuan. 14 Azam. InsyaAllah tuan-tuan tengok. 3 minit, 4 minit, 5 minit. 3 minit, 4 minit, 5 minit.
Tengoklah tuan-tuan yang itu 3 minit. Kemudian insya-Allah yang siri yang baru besok tuan-tuan, siri yang pertama saya dah rakam dah 38 dah. Hari ini mungkin rakam lagi supaya menjadikan 50 semua tuan-tuan untuk 2 bulan. Hari-hari tuan-tuan dan puan ya. Namanya tuan-tuan ya, nama amalan kenit pahala melangit. Amalan kenit kecil pahala melangit. Amalan busut pahala menggunung tuan-tuan. Amalan tasik pahala lautan tuan-tuan dan puan. Itulah insya-Allah yang sedang. Tengoklah TikTok tuan-tuan ya. Hasan Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali ataupun tuan-tuan pergi Anjung Husnul Khatimah. Itu dia punya password dia untuk pergi kepada TikTok ya insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan ya, yang keenam yang saya nak sebutkan insya-Allah mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan tuan-tuan ya. Sekali lagi saya nak sebutkan kepada keluarga-keluarga yang menghadapi masalah. Ustazah kita masalah. Kalau tidak ikut cara ni tuan-tuan, Ustazah dah bagi cara. Tiap-tiap satu yang Ustazah sebut, Ustazah bagi cara. Cara untuk mengurangkannya, cara untuk menghilangkannya, ini dia 1, 2, 3, 4. Terutamanya conclusion yang Ustazah bagi tadi, tuan-tuan dan puan, adalah cara. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau misalnya keluarga-keluarga kita, di mana juga tuan-tuan berada ya, yang menghadapi sikit masalah, masalah nak buat agama, masalah nak tunjulkan agama, masalah nak suntik nilai-nilai agama dalam keluarga, anak tak pergi. Tuan-tuan Ustazah, ada 2 hari yang lepas, seorang isteri bagi tahu saya Ustazah, isteri yang macam ni ada banyak dalam telefon saya. Apa dia kata? Isteri ni bagi tahu, suami isteri ni bagi tahu, dia kata, saya ni dalam keluarga saya ni, tak ada yang minat agama. Dia sebut tak ada yang minat, anak tak minat, suami pun tak minat. Apa dia kata Ustazah? Sedih saya dengar. Saya cuba tegurlah anak-anak ni, cuba ingatkan semayang, cuba ingatkan apa. Dan ada anak saudara seorang 2 yang saya jumpa dan tinggal di rumah saya pun, saya bagi tahu tentang semayang. Saya strict sikit kepada mereka tentang semayang. Apa suami kata? Jaga tepi kain yang sendiri, jangan jaga tepi kain orang. Itu hal dia, di kubur dia. Apa kita nak jaga? Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan ni. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau tuan-tuan duduk dalam suasana ini, mak mertua duduk dalam suasana ini, menantu duduk dalam suasana ini, tuan-tuan apa yang Ustazah bagi tuan-tuan satu rahmat yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi inilah tuan-tuan ya, kalau saya takut bantu kita Ustazah, kita di Yayasan Sabahan ni ada satu unit. Sekarang ada 15 orang ustaz dan ustazah yang sanggup bantu. Bila-bila sanggup bantu. Percuma tuan-tuan, percuma. Kita ada 9. Saya sekarang ada 9 keluarga tuan-tuan yang kita katakan usrah keluarga. Kita ada nakib, kita ada nakibah dan kita dengan penuh kasih sayang. Metod kita tuan-tuan dan puan, kasih sayang. Metod kita ialah memujuk. Metod kita ialah menggamit. Metod kita ialah tidak mengecilkan hati siapa-siapa pun. Dengan penuh kasih sayang, talian kasih sayang, itu yang kita injekkan kepada keluarga-keluarga untuk memulakan satu projek besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Projek apa? Projek untuk menggambarkan rumah kita, menggambarkan syiar Islam lahir daripada rumah kita insya-Allah. Jadi inilah konteks saya. Yang ini tentang konteks saya terus. Konteks saya terus ataupun konteks Nisah namanya. Saya atau Nisah tentang ada nombor telefon dekat situ. Ini nama usrah keluarga. Tuan-tuan, percuma tuan-tuan. Can you imagine ya? Ada 9 keluarga ni tuan-tuan every month. Kalau tuan-tuan susun 9 keluarga ni every month ya, dan kita bagi percuma ya tuan-tuan. Inilah khidmat kita. Khidmat ibadah, khidmat dakwah kita tuan-tuan. Yang akhirnya tuan-tuan insya-Allah lah saya harap ya. Pagi ni habis ni tuan-tuan, saya rehat sekejap aja. 9.30 tuan-tuan saya ada kuliah duha dengan satu tempat namanya Darut Ta'lim. Darut Ta'lim ni tuan-tuan ya, alhamdulillah yang berada di Perak tuan-tuan ya. Insya-Allah dengan saya secara maya ni kita mengadakan insya-Allah kuliah duha. Dan kuliah duha saya ni tuan-tuan ya, kebanyakannya daripada wanita-wanita daripada kumpulan itu, wanita kumpulan ini, wanita masjid itu, wanita masjid ini, muslimat surau itu, muslimat surau ini tuan-tuan, boleh kontak saya tuan-tuan. Boleh kontak saya. Kita boleh buat online tuan-tuan, online. Seminar ataupun webinar online, kita boleh buat online tuan-tuan dan puan untuk ahli-ahli tuan-tuan perempuan di mana-mana juga insya-Allah untuk cerita tentang Islam, cantiknya Islam, hebatnya Islam, agungnya Islam, dan kita nak hidup dalam keagungan Islam itu insya-Allah. Jadi Ustazah, rasa saya begitulah Ustazah, insya-Allah mudah-mudahan itu pun leteran tu. Itu masuk dah leteran tu tuan-tuan dan puan. Pasal tiap minggu saya sebut benda yang sama. Tapi saya tak rasa tuan-tuan, walaupun saya meleter begitu, tapi saya rasa Allah terimalah leteran saya ni tuan-tuan. Sebab leteran ini keluar bukan daripada lidah mulut saya. Leteran ini keluar daripada hati saya yang saya fikir bersih putih untuk Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.
Jadi tuan-tuan, ya cukup pakai itu. Terima kasih Ustazah. Kita jumpa lagi minggu depan Ustazah. Kita jumpa lagi minggu depan. Dan bulan Oktober tuan-tuan, bulan Oktober kita jumpa dengan Ustazah. Tak salah saya 9 hari bulan Oktober. 9 hari Oktober, hari Sabtu juga tuan-tuan. Tajuk dia, tuan-tuan apa dia? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Penting ke tak penting? Saya nak tanya tuan-tuan. Penting ke tak penting tuan-tuan? Penting tak penting? Anak-anak tuan-tuan khidmati tuan-tuan masa tuan-tuan sihat. Khidmati tuan-tuan pada masa tuan-tuan sakit. Khidmati tuan-tuan masa tuan-tuan nazak. Khidmati tuan-tuan dan tuan-tuan masa tuan-tuan terbujur menjadi jenazah. Macam Allah tuan-tuan, macam mana anak-anak kita. Takut anak kita ni solat jenazah pun tak tahu. Besok kita mati, anak kita dan 4 orang yang besar-besar laki-laki, seorang pun tak ada dalam sop pertama, tak ada sop kedua, tak ada sop ketiga pun tak ada anak kita. Ini yang kita sedih tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Marilah kita sama-sama, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan taufik dan hidayah kepada tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan, TikTok Ustazah punya TikTok tu tuan-tuan, tak salah cinta maudah. Betul Ustazah? Ustazah cinta. Ustazah cinta. Jadi Maudah pun ada juga. Saya search Maudah pun keluar juga. Keluar juga Oh. Okey, ya, untuk saya ni tuan-tuan dan puan ni Anjung Husnul Khatimah ataupun pergi terus kepada Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. TikTok tuan-tuan dan puan. Pendek, TikTok ni pendek. Maximum 3 minutes. Biasanya kita buat 1 minit. Ada orang buat sampai setengah minit je tuan-tuan. 3 perusahaan, 4 perusahaan aja. Tapi itu lain lah, itu cerita lain lah. Tapi kita yang berilmu, nak bagi ilmu, nak bagi pengalaman, nak bagi pengertian, nak bagi penghayatan ni, rasanya 3 saat, 4 saat, 10 saat tu tak apa nak boleh lah kita buat. Kecuali kalau kita senyum-senyum aja, gamet-gamet orang kita boleh lah. Tapi kita bukan begitu. Kita tak masuk dalam bidang itulah, dengan cara itu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi cukup sekat itu. Jumpa lagi Ustazah minggu depan. Malam ni tuan-tuan, malam ni tuan-tuan, kita ada tetamu kita, dah masuk minggu yang kedua ni tuan-tuan dan puan, iaitu Dr. Bibi Jan. Dr. Bibi Jan ni a PhD holder, Singaporean tuan-tuan, bekerja di Singapura dan sebagainya, familiar dengan Malaysia. Alhamdulillah bagus tuan-tuan, bagus tu. Macam dia pendidikan sekular tapi Islamik, fikrah Islam. Singapura. Dia buat itu, dia buat ini. Dia bagi saya dia punya biodata tuan-tuan. Dekat 8 line biodata dia tuan-tuan. Hebat. Dr. Bibi Jan namanya tuan. Dan tu Dr. Rahimi daripada Universiti Melaya. Malam ni kita cerita tuan-tuan, cabaran pemikiran liberal. Cabaran pemikiran liberal ni. Tak payah agama ni. Kita sesuaikan agama dengan kehidupan kita. Sesuaikan agama dengan nafsu kita. Itu liberal, tuan-tuan, liberal. Malam ni kita cerita insya-Allah. Besok pagi pelatihan untuk remaja. Besok pagi remaja tuan-tuan. Popular ni. Ustazah Syaurah Isa dengan Hasan Adli. Imam Muda Hasan Adli. Besok pagi. Anak-anak kita tuan-tuan suruh, paksa. Masya-Allah tuan-tuan. Paksa anak kita. Besok pukul 7, Ustazah Syaurah, orang muda, hafaz Quran, Imam Muda Hasan Adli, orang muda hafaz Quran, tapi tuan-tuan hidup dalam suasana moden ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi malam besok Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah tuan-tuan, namanya fiqh hawa. Fiqh wanita, namanya fiqh hawa. Inilah antara program-program kita tuan-tuan yang paling hot sekali ialah program Ustazah Nazirah. Jadi tuan-tuan pergi juga kepada page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, Ustazah Nazirah tuan-tuan. Saya jadi tetamu dia tuan-tuan. Saya boleh menggunakan saya punya page Facebook, tapi saya minggu lepas jadi tetamu kepada Ustazah Nazirah. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi besok malam Ustazah Nazirah pukul 9. Kami pukul 9 suku, dia pukul 9 dia mula insya-Allah. Jadi cukup sekat itu tuan-tuan . Jumpa lagi. Jangan lupa tuan-tuan, jumpa ni 9.30. 9.30 jumpa, tajuknya langkah menuju syurga, Dah masuk minggu yang ketiga ni tuan, langkah menuju syurga insya-Allah. Dengan Darut Ta'lim, salah satu organisasi daripada negeri Perak tuan-tuan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita
mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.